Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita masuk dalam bab yang baru, iaitu bab yang kelima, Persekutuan Tanah Melayu. Okey, pada sebelum ni kita telah mempelajari bab yang keempat. Bab yang keempat kita telah mempelajari era peralihan kuasa British di negara kita. Pengenalan BMA, kemudian Malayan Union, ya, kemudian Sabah dan Sarawak diserahkan kepada British. Okey, untuk bab 5 kita akan masuk kepada Persekutuan Tanah Melayu 1948. Pada tahun 1957 kita telah mencapai kemerdekaan. Sebelum kita nak mencapai kemerdekaan, negara kita telah membentuk satu persekutuan, iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1948. Idea untuk buat Malaysia belum lagi. Zaman ni baru nak bentuk Persekutuan Tanah Melayu daripada Perlis sampai ke Johor. Ini adalah perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Yang pertama, kita akan belajar berkaitan latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, Persekutuan Tanah Melayu 1948 ni diperkenal oleh British untuk menggantikan Malayan Union. Raja, pemimpin dan penduduk tempatan tidak berpuas hati dengan penubuhan Malayan Union, yang menyatakan bahawa Malayan Union ni adalah satu bentuk penjajahan yang baru. Jadi British nak menggantikan Malayan Union ni dengan satu bentuk yang lain, ke arah penubuhan yang lain, iaitu penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang berbeza dengan Malayan Union diterima oleh penduduk tempatan. Pembentukan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 lebih menggambarkan toleransi penduduk negara ini untuk menuntut kemerdekaan. Okey, yang pertama kita akan tengok latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, yang pertama kita akan belajar penubuhan Jawatan Kuasa Kerja. Jawatan Kuasa Kerja ni berfungsi untuk menggubal ataupun berbincang bagaimana kita nak buat Persekutuan Tanah Melayu. Siapa yang buat? Kita akan tengoklah. Ditubuhkan pada tahun 25 Julai 1946. Apa matlamat dia? Matlamat dia lah untuk membincangkan asas Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jawatan kuasa ini disertai oleh Wakil Raja-Raja Melayu. Yang kedua adalah Wakil UMNO. Yang ketiga adalah Pegawai Kanan British. Ini adalah senarai ahli jawatan kuasa yang terlibat dalam pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ini adalah wakil-wakil Raja Melayu. Kemudian kita ada wakil UMNO, Datuk Onn Jaafar pun ada. Kemudian ada beberapa pegawai kanan British yang berbincang sebagai ahli jawatan kuasa untuk membincangkan bagaimana nak membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Ini adalah gambar ahli-ahli yang mewakili Raja Melayu dan UMNO. Okey, penubuhan jawatan kuasa kerja. Penubuhan jawatan kuasa kerja adalah apa matlamat dia? Matlamat dia adalah untuk membentuk satu persekutuan. Apa itu persekutuan? Persekutuan ialah gabungan beberapa buah negeri di bawah satu unit pentadbiran. Contohnya kalau kita ni Malaysia ada banyak negeri daripada Perlis sampai ke Johor. Jadi negeri-negeri ini nak digabungkan di bawah satu negara, iaitu persekutuan, dan dibentuk dalam satu pentadbiran. Dalam persekutuan ini ada kerajaan pusat dan kerajaan negeri.
Kerajaan pusat ni Malaysia lah. Manakala kerajaan negeri ni Selangor, Johor, Perlis tu semua adalah kerajaan negeri. Tapi siapa pegawai, pemerhati dan penasihat undang-undang dalam jawatankuasa tersebut? Iaitu Theodore Adams, iaitu penasihat Raja-Raja Melayu. Kemudian Roland Bradel, penasihat undang-undang UMNO. Kemudian Rob Horn, pemerhati dan wakil Gubernur Jeneral. Kita tengok. Jadi ada ahli-ahli dalam jawatan kuasa Persekutuan Tanah Melayu ni, kita nak tengok apa cadangan intipati dalam jawatan kuasa kerja ini. Yang pertama adalah mereka memulakan tugas pada awal Ogos hingga November 1946. Menyediakan cadangan seperti berikut. Yang pertama adalah menyatukan semua negeri Melayu dalam satu pentadbiran dan 2 buah negeri selat, iaitu Perlis sampai ke Johor, termasuk 2 negeri selat, iaitu negeri Pulau Pinang dan negeri Melaka. Singapura time ni belum lagi. Yang kedua adalah memulihkan kedudukan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Yang kita tahu pada zaman British ni, Raja-Raja Melayu ni kuasa dalam bidang agama dan adat istiadat saja. Jadi mereka nak mengembalikan semula kuasa Raja-Raja Melayu. Yang ketiga adalah menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Yang keempat, penumbuhan Dewan Perundangan Negeri bagi setiap negeri. Kalau Malaysia ni, persekutuan ada parlimen yang mewakili Parlimen Kuala Sangor, Parlimen Kelang. Tapi untuk negeri-negeri ni ada kawasan yang lebih kecil, ada DUN, iaitu Dewan Undangan Negeri. Contohnya Jeram, Ijo, itu kawasan negeri. Yang kelima adalah mengenakan syarat kewarganegaraan yang ketat. Walau bagaimanapun, gerakan ini, jawatan kuasa kerja ini mendapat tentangan daripada pelbagai pihak. Antara pihak tersebut adalah Gerakan Nasionalis Melayu Radikal. Golongan Nasionalis Melayu Radikal ini membidas jawas kerajaan British kerana mereka membuat jawatan kuasa Persekutuan Tanah Melayu ini secara tertutup dengan UMNO. Dan mereka menyatakan bahawa British ni mengetepikan PKMM. PKMM ni siapa? PKMM ni adalah Parti Kebangsaan Melayu Malaya, iaitu PKMM, daripada jawatan kuasa kerja tersebut. Maknanya dia geng orang British dengan UMNO je. Dia tak melibatkan dengan orang lain. Jadi PKMM ni marah. Golongan ini bergabung dengan parti yang lain, iaitu nanti kita tengok apa parti itu, dan membentuk satu kuasa yang lebih besar, iaitu Pusat Tenaga Rakyat ataupun PUTERA. PUTERA terdiri daripada beberapa pertubuhan Melayu seperti berikut. Kita tengok. Ini ialah PKMM ni bergabung dengan API, bergabung dengan GERAM. API ni adalah Angkatan Pemuda Insaf. GERAM ni adalah Gerakan Angkatan Muda. Ini adalah pemimpin untuk parti-parti tersebut seperti PKMM, Dr. Burhanuddin Helmi, kemudian API diterajui oleh Ahmad Mustaman, kemudian GERAM diketuai oleh Aziz Ishak dengan Abdul Samad Ismail. Ini golongan yang membidas ataupun menentang jawatan kuasa Persekutuan Tanah Melayu. Ini Dr. Burhanuddin Helmi, Ahmad Mustaman. Kemudian gerakan ni Aziz Ishak, Abdul Samad Ismail. Kemudian Abu Bakar Al-Bakir, Samsiah Fakih. Inilah golongan yang menentang Persekutuan Tanah Melayu sebab mereka tidak dibawa berbincang bersama-sama. Kemudian walaupun bukan itu sahaja, bukan golongan orang Melayu radikal, tapi ada golongan bangsa-bangsa yang lain, iaitu golongan Cina menentang jawatan kuasa ini. Sebagai contohnya AMCJA, iaitu All Malaya Council of Joint Action, yang dipengerusikan oleh Tan Cheng Lock dan ditubuhkan untuk bukan Melayu. Mereka menganggap British tunduk kepada semua tuntutan UMNO, dan penubuhan jawatan kuasa kerja ini adalah tidak demokratik kerana tidak mengajak kaum-kaum yang lain. Kumpulan ini menolak perjanjian persekutuan dan membantah kerana jawatan kerja ini tidak mempunyai wakil bukan Melayu. Mereka cakap
perjanjian ni, jawatan kuasa ni tak baguslah sebab mereka tidak mengajak kaum-kaum lain untuk sama-sama berbincang untuk membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Gabungan ini menentang cadangan perlembagaan yang disemak oleh Jawatan Kuasa Kerja secara terbuka. Jadi AMCA JA ni bergabung dengan putera untuk membentuk parti yang lebih besar. Lain mana PAN, Malaya Federation of Trade Union, PMFTU, seterusnya adalah Chanlo. Malayan Democratic Union MDU diperkuasai oleh John Eber. Malayan Indian Congress MIC diketahui oleh John Tybee sebagai presiden. Ini gabungan putera dan AMCJA, Tan Cheng Lock dan John Tybee. Okey, walau bagaimanapun, golongan ini mempunyai sumbangan Nasional Melayu Radikal. Yang pertama adalah matlamat mereka adalah membebaskan tanah air daripada penjajah. Mereka menganggap kemasukan British ni sebenarnya mempunyai unsur untuk penjajahan yang baru. Jadi mereka tak bersetuju jawatan kuasa Persekutuan Tanah Melayu ni disertai oleh British. Yang kedua adalah menyatukan seluruh tanah Melayu dan enggan berkompromi dengan penjajah untuk mencapai kemerdekaan. Mereka nak bahawa perjanjian ini mereka dapat capai sendiri dan bukannya ada masuk campur orang British. Seterusnya adalah memperjuangkan hak semua kaum dan memberi penekanan kepada kebebasan hak bersuara, berhimpun dan menerbitkan akhbar. Seterusnya adalah memperjuangkan pembelaan terhadap ketidakadilan. Pada Julai 1947, keahlian PKMM ni sampai 53,000 orang. Dan cawangan PKMM ni sampai seluruh Perak, Hulu Langat dan Temerloh. Dan mereka menerbitkan akhbar Suara Rakyat. Walau bagaimanapun, mereka membantah Persekutuan Tanah Jawatan Persekutuan Tanah Melayu ni. Tapi mereka mencadangkan, orang cakap cadangan, jika mereka membantah Persekutuan Tanah Melayu ni, mereka ada idea mereka sendiri. Antara idea ni adalah mereka menentang rangka Perjanjian Persekutuan 1948. Gabungan ini tidak bersetuju dengan perwakilan jawatan kuasa kerja hanya diwakili oleh UMNO, Raja-Raja Melayu dan British. Mereka tak nak tiga ni je. Mereka nak ajaklah kaum-kaum lain, parti-parti yang lain untuk membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Dan mereka mencadangkan perlembagaan rakyat sebagai alternatif kepada Perjanjian Persekutuan. Antara cadangan daripada alternatif ni adalah cadangan putera adalah kedudukan bahasa Melayu, pertahanan hal ehwal luar negeri, syarat kewarganegaraan tanah Melayu, bendera dan lagu kebangsaan. Manakala golongan bukan Melayu adalah apa mereka punya cadangan? Penyatuan tanah Melayu dengan Singapura. Mereka nak ajak sekali Singapura masuk Malaysia, masuk tanah Melayu. Kemudian sebuah kerajaan pusat yang kuat. Raja-raja Melayu sebagai raja berperlembagaan, kemajuan politik ekonomi orang Melayu dan adat istiadat agama Islam dan syarat kewarganegaraan. Ini adalah contoh kerajaan akbar yang menunjukkan cadangan putera dan AMCJA. Dan mereka ni adalah intipati perlembagaan rakyat yang mereka nak gantikan dengan perlembagaan Tanah Melayu 1948, iaitu Tanah Melayu disatukan dengan Singapura, penubuhan Dewan Perundangan Pusat, majlis-majlis negeri yang terpilih dari seluruh Tanah Melayu, kewarganegaraan yang sama bagi semua orang dan menganggap Tanah Melayu sebagai tempat tinggal dan sanggup mencurahkan kesetiaan kepada tanpa berbelah bagi. Dan Raja-Raja Melayu sebagai raja perlembagaan dan bertanggungjawab kepada rakyat dan menerima nasihat melalui majlis musyawarah. Hal ehwal agama Islam dan Islam ini diketahui oleh orang Melayu melalui majlis khas. Jadi cadangan antara cadangan putera dan MCJA ini, British menolak hasil daripada mereka buat cadangan ni, tapi British menolak perlembagaan yang rakyat mereka ni. Ditolak oleh British. Ditolak oleh British dan menerima perjanjian Persekutuan Melayu yang mereka nak mula-mula sekali tu. Yang tiga geng tu. UMNO, wakil raja-raja dengan British. Mereka menerima perjanjian dalam jawatan kuasa kerja.
Dan impak daripada British menerima yang mereka buat tu, Putera dan MCJA ni menganjurkan hartal. Nanti cikgu terangkan apa itu hartal adalah meminta semua peniaga menutup kedai sebagai tanda bantahan. Dan tarikh hartal adalah 20 Oktober 1997 sebagai harta se-Malaysia, Semalaya. Menerusi sokongan Dewan Perdagangan Cina, harta diklasifikasikan di bandar utama di tanah Melayu. Ini apakah harta? Harta ialah tindakan menutup kedai dan memberhentikan semua aktivitas ekonomi oleh peniaga. Protes tanpa keganasan ini diadakan cara menutup semua premis yang beroperasi seperti kilang, kedai, sekolah, pejabat dan ladang. Ini adalah contoh perkataan akbar yang berkaitan hartal. Okey, seterusnya kita akan tengok faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Tadi adalah cadangan penubuhan. Nanti kita seterusnya kita tengok 5.2 faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Yang pertama adalah kita tengok lihat 1 Februari 1948 Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan secara rasmi. Setelah Raja-Raja Melayu mendatatangani Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, antara beberapa faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu antaranya ialah cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO, penentangan orang-orang Melayu terhadap Melayu Union. Yang ketiga adalah sokongan pentadbir British. Cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO. Malcolm McDonald, Gubernur Jeneral, dan Sir Edward Kent, Gubernur Malayan Union, membuat pertemuan dengan Raja-Raja Melayu di Kuala Kangsar pada 27 Mei 1946. Antara pertemuan tersebut, Raja-Raja Melayu mencadangkan beberapa perkara iaitu penubuhan persekutuan bertaraf naungan dan bukannya tanah jajahan. Perjanjian baharu menggantikan Malayan Union. Pesuruhan Jaya Tinggi menggantikan Gubernur. Raja berkuasa dalam perundangan. Perkataan negeri-negeri Melayu perlu muncul dalam persekutuan yang baru. Sultan Perak sebagai jurucakap Raja-Raja Melayu menjelaskan secara wajar agar mendesak British menerima usul pembentukan sebelum pembentukan persekutuan sebelum membicarakan perkara lain. Games dan Rhys William menyampaikan surat bantahan kepada Parlimen British. Jadi jadi Raja-Raja Melayu ni nak agar British ni terima apa yang mereka bincang dalam jawatan kuasa Persekutuan Tanah Melayu ni diterima oleh British. Faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 adalah dekolonisasi. Apa tu dekolonisasi? Bermaksud proses ke arah kerajaan sendiri tanpa masuk campur orang lain. Antara sebab lain adalah British ni perlu melaksanakan Piagam Atlantik yang diusulkan oleh PBB. Okey, Piagam Atlantik. British ni mereka perlu melaksanakan Piagam Atlantik yang diwajibkan oleh PBB. Apa itu Piagam Atlantik? Piagam Atlantik diisytiharkan pada Ogos 1941. Dirangka oleh Britain dan Amerika Syarikat. Prinsip piagam ini berkaitan matlamat pelan tindakan untuk dunia selepas peperangan supaya tidak lagi perluasan wilayah. Piagam Atlantik ni negara-negara ni tidak boleh buat macam zaman dulu. Berperang untuk meluaskan wilayah. Mereka tak boleh buat benda ni. Tapi ada lagi lah, Israel mengambil tanah Palestin untuk meluaskan tanah jajahan. Itu memang mereka itu memang tak boleh ya. Faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini adalah gambar perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang telah ditandatangani. Itu sahaja untuk hari ini. Kita akan sambung semula pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih.